Assalamualaikum, ni hao. Nama saya Siti Nurlana Binti Rahlim. Dari Kupas 1 ingin membentangkan tajuk opera Cina. Opera Cina adalah sejenis persembahan seni yang melibatkan berbagai cara penyampaian di atas pentas. Opera Cina ini meliputi menyanyi dan melafaz sebagai unsur utama persembahannya. Oleh sebab itu, lebih banyak orang menyebut mendengar opera daripada menonton opera. Selain dua unsur tadi, terdapat dua unsur lain juga dititikberatkan dalam persembahan opera Cina, iaitu Zhou, iaitu membawa dan maksud da yang membawa maksud pukulan. Namun menyanyi dalam unsur yang paling istimewa hingga membezakannya daripada drama yang lain. Kedudukan tinggi opera Cina sekarang adalah hasil daripada perkembangannya melalui jangka masa yang cukup lama. Oleh sebab itu, mereka menganggap fenomena alam semula jadi dan malapetaka itu sebagai tanda kemarahan Tuhan dan hukuman daripada Tuhan ke atas rakyat jelata. Untuk mengelakkan kemalangan itu, mereka menyembah Tuhan, bumi, hatu dan roh, selain meminta mereka dilindungi agar nyawa dan harta benda mereka selamat. Orang yang bertanggungjawabkan untuk mengadakan aktiviti sembahyang itu tidak lain daripada pawang, bomoh dan ahli sihir. Mereka membaca mantra dan doa dengan diiringi nyanyian dan tarian. Selain berkomunikasi dengan roh Tuhan dan hantu, nyanyian dan tarian ditambah untuk memberi hiburan. Apa yang disebut sebagai ringkas itu adalah prototip dan model opera yang terawal yang seterusnya melahirkan opera Cina tradisional sampai hari ini. Tempat sembahyang itulah kononnya bentuk dan rupa teater awal persembahan drama yang diketahui ini. Opera Cina adalah sejenis persembahan seni yang melibatkan pelbagai cara penyampaian di atas pentas. Opera Cina ini meliputi menyanyi dan melafaz sebagai unsur utama persembahannya. Oleh sebab itu, lebih banyak orang menyebut mendengar opera daripada menonton opera. Selain dua unsur tadi, terdapat dua unsur lain juga dititikberatkan dalam persembahan opera Cina. Zhou, iaitu membuat, dan da yang membawa maksud pukulan. Namun, penyanyi adalah unsur yang paling istimewa sehingga membezakannya daripada drama yang lain. Kedudukan tinggi opera Cina sekarang adalah hasil daripada perkembangannya melalui jangka masa yang cukup lama. Ia dipersembahkan untuk menghibur pemimpin negara selain daripada memberi nasihat kepada pemimpin secara humor supaya dapat mengatakan keadaan sebenar negara masa itu dan seterusnya meminta pemimpin negara agar berusaha untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan. Sehingga kini, selain menghiburkan, opera Cina mempunyai fungsi mendidik dari segi nilai agama dengan dibungkusi nilai humor. Persembahan ini diberi dengan pelakon menggunakan cara menyanyi dan menari untuk menerangkan plot ceritanya. Plot dengan perkembangan cerita itulah menjadi asas opera Cina, sedangkan penyampaian plot berupa persembahan luaran pelakonnya. Keunikan opera Cina boleh dilihat dalam plot ceritanya, muziknya, cara persembahannya dan latar belakang pentasnya. Pelakon mengenakan pakaian tradisional solakan muka yang berlainan untuk menonjolkan watak yang berkaitan. Selain cara persembahan yang tersendiri yang diwarisi turun-temurun, ditambah dengan ekspresi dan mimikan muka yang sesuai, tentulah termasuk cara menyanyi yang menghiburkan bersama latar muzik daripada orkestra Cina untuk meningkatkan mesej dan perasaan yang ingin disampaikan. Topeng opera Cina mempunyai sejarah yang panjang. Dahulu, ia digunakan ketika tentera pergi berperang. Laporan daripada ChinaWenhua.com, topeng drama berasal daripada totem purba. Menurut catatan sejarah seperti buku Tang Lama dan sejarah dinasti Song, pada zaman dahulu, topeng dipakai dalam pertempuran untuk meningkatkan keagungan dan menakutkan musuh. Dalam dinasti Tang, ia berkembang menjadi satu bentuk nyanyian dan tarian. Kerana pertunjukan topeng, penonton tidak dapat melihat perubahan ekspresi pelakon yang menjejaskan penghayatan seni persembahan. Kemudian, ia berkembang kepada melukis corak dan warna pada topeng secara langsung pada muka iaitu make-up pada muka. Walaupun tiada gaya pembukaan muka dalam opera generasi akan datang, ia telah menjadi solekan operasi generasi akan datang. Pada masa itu, topeng dan lukisan muka digunakan dalam nyanyian dan tarian.
Selepas opera dibentuk secara rasmi, solekan dan topeng masih digunakan secara bergantian. Tetapi seiring dengan peredaran zaman, penggunaan topeng menunjukkan tren yang semakin menurun. Kecuali beberapa opera tempatan seperti opera di Guizhou, opera Noir, di Jiangxi dan Anhui, opera Tibet dan sebagainya yang masih menggunakan topeng. Kebanyakan jenis opera memfokuskan pada lukisan solid muka. Solekan muka terbahagi kepada pelbagai warna mengikut personaliti pelbagai atau jenis perwatakan tertentu. Topeng muka merah menunjukkan kesediaan seperti Guan Yu, Jian Wei, Chang Yunchun dan lain-lain. Seni menukar muka or Bian Lian in Chinese merupakan satu aspek yang sangat penting dalam Sichuan opera China. Pelakon akan melambaikan tangan mereka di depan muka mereka sambil menggoyangkan kepala mereka supaya mereka dapat menukar muka dengan cepat sekali. Pelakon opera menggunakan seni ini untuk menunjukkan perasaan mereka seperti gembira, marah, sedih, terkejut dan lain-lain dalam masa yang sangat singkat. Jika pelakon dapat menukar 7 hingga 8 muka sekaligus, ini akan menjadikan opera itu lebih menarik hati. Seni menukar muka merupakan rahsia yang telah diwarisi turun-temurun kepada anak lelaki sahaja dalam sesebuah keluarga. Nenek moyang yang berfikiran kolot tidak membenarkan anak perempuan belajar seni ini kerana mereka berpendapat anak perempuan akan dikahwinkan ke keluarga lain pada suatu hari nanti. Oleh itu, rahsia ini sukar disebarkan. Kebanyakan ini mempunyai satu Malaysian Chinese perempuan yang bernama Chandi Chong menjadi seorang pelakon opera yang terkenal seperti belajar seni ini daripada ayahnya. Dalam pementasan topeng opera Cina, warna-warna yang digunakan mempunyai maksud tersendiri dan juga melambangkan watak yang dibawa oleh pelakon. Warna merah umumnya melambangkan taat setia, kejujuran dan keberanian. Seterusnya, warna hitam membawa maksud gagah, tegas dan bijak. Manakala solekan berwarna biru dan hijau merujuk kepada pahlawan yang berani serta keduanya memberi maksud yang hampir sama dengan watak berwarna hitam. Bagi pelakon opera yang menggunakan make-up berwarna kuning dan putih, itulah dia watak licik dan kejam di dalam opera. Tidak ketinggalan juga watak dewa-dewi dan hantu pula dapat kita ketahui melalui make-up mereka yang berwarna keemasan dan perak. Terdapat 4 jenis perwatakan utama dalam opera Cina iaitu Sheng, Tan, Che dan Jing. Watak Sheng selalunya dilakonkan oleh kaum lelaki sahaja. Watak Sheng ini boleh didapati dalam watak Lao Sheng, Guan Sheng, Shu Sheng, Wu Sheng dan Shan Zi Sheng. Watak Lao Sheng merupakan
watak orang tua yang bermisai. Watak Guan Sheng merupakan seorang pemuda yang telah berjaya dan menjadi pegawai kerajaan yang kecil. Xu Sheng merupakan watak yang suka membaca dan menulis puisi serta sajak. Shen Zisheng merupakan watak seorang lelaki yang gatal dan suka menggoda perempuan. Watak ini akan sentiasa mempunyai satu kipas untuk mengipas dirinya. Dan watak Wu Sheng iaitu seorang lelaki yang pandai dan gemar bersilat ataupun berkungfu. Seterusnya, watak Tan dilakukan oleh kaum wanita. Tan ini turut dibagi kepada 3 jenis iaitu Huatan, Lautan dan Caitan. Huatan merupakan watak seorang gadis yang periang, ceria, suka bermain dan ia turut boleh merupakan watak seorang gadis yang miang. Watak Lautan merupakan watak nenek tua dan Caitan yang turut dikenali sebagai Chow Tan merupakan watak seorang gadis yang gemar bercenaka dan pandai dalam akrobatik. Selain itu, terdapat juga watak Wutan yang merupakan seorang gadis yang pandai bersilat serta saling mempertahankan diri yang lain. Watak Cinggi merupakan seorang gadis yang hidup sengsara dan merana dan selalunya ia akan mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Di samping itu, Cho pula merupakan watak badut yang gemar membuat lawak dan berjenaka serta mukanya akan diconteng dengan warna-warni. Akhir sekali, watak Cing merupakan lelaki yang berperangai atau mukanya agak unik. Seringkali memainkan peranan sebagai jeneral tentera yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kesimpulannya, Hong Kong berada di tengah-tengah usaha untuk memelihara opera Canton hidup dan berkembang maju. Akademi Seni Persembahan Hong Kong menawarkan darjah 2 tahun dalam persembahan opera Cantonese dan Majlis Pembangunan Kesenian menaja kelas opera untuk kanak-kanak di bandar ini. Melalui usaha bersepadu ini, bentuk opera-opera China yang unik dan rumit ini dapat terus menemui penonton selama beberapa dekad yang akan datang. Terima kasih.